Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada semua yang menonton. InsyaAllah pada malam ini kita akan mengupas sebuah buku yang bertajuk Dr. Cinderella, dan insyaAllah malam ni kita bersiaran langsung di dua page Kelab Momen Buku Malaysia dan page Ikatan Generasi Tumpat ICAT. Sebelum saya mulakan, saya nak tahulah suara saya ni jelas ke tak? Boleh komen sikit, takut suara ni agak tenggelam ke. Macam mana? Dari Shah Alam. Rohibah Hussein daripada Shah Alam. Okay, Rezaki Ibrahim, Alhamdulillah hadir. Okay, semua jelas kan suara saya? Okay, Alhamdulillah. Terima kasih Dr. Eliani daripada Kuala Lumpur, clear. Okay, Alhamdulillah. Sebelum kita mula juga, nak minta kepada sahabat-sahabat semua yang hadir pada malam ini untuk share, like, komen dan boleh mention juga kepada siapa-siapa yang anda rasa dia perlu dengar perkongsian pada malam ini. Kita komen-komen banyak-banyak supaya kawan-kawan kita dapat juga mendengar apa yang kita akan kupas dan bincangkan pada malam ini. Dan kalau adalah member-member yang rasa dia nak jadi doktor tapi dia tak hadir pada malam ni, jadi boleh komen banyak-banyak supaya insyaAllah lebih ramai lagi masyarakat dan kawan-kawan kita dapat hadir mendengar perkongsian daripada panel-panel kita pada malam ini. Okey, insyaAllah saya menjemput dengan ini saya menjemput kita punya panel iaitu Dr. Hanisah dan Encik Aiman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Nur Syamimi atas jemputan kepada kami ke dalam My Podcast ini. Dr. Anissa dengan Encik Aiman sihat ke? Apa khabar? Macam mana? Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah sihat. Bersiaran langsung daripada mana malam ni? Daripada Johor. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya daripada Tumpat, Kelantan. Okey. Sebelum kampung kita lama saya tu. Saya pun itulah, saya ingatkan doktor asal Tumpat, asal Kuala Lumpur punya kan. Okey, insyaAllah. Sebelum kita mula, saya akan memperkenalkanlah kita punya moderator kita punya panel pada malam ini. Kita ada dua panel. Yang pertama Dr. Anissa, iaitu yang pakai tudung lah, Dr. Anissa kan. Dr. Anissa nama Nurhanisah binti Zainuddin, asal Kuala Lumpur, menetap di Muar, Johor. Kelulusan Bachelor of Medicine, Bachelor of Surgery MBBS, MSU, Bangalore, India, dan sekarang bekerja di Klinik Kesihatan Air Hitam Muar. Dan setakat ini Dr. Anissa telah berkarya sebanyak 14 buah buku. 13 lagi buku kecuali buku Dr. Cinderella lah. Okey. Seterusnya kita punya panel yang kedua, encik suami ataupun putera istana kepada Dr. Cinderella, yang bernama Ahmad Aiman Syazwan bin Azhar, asal daripada Melaka, menetap di Muar, Johor, dan kelulusan Bachelor in Pharmacy CUCMS. Dan sekarang beliau bekerja sebagai pegawai farmasi Klinik Kesihatan Maharani Muar. Dan Encik Aiman juga minat membaca dan menulis. Dan kalau sahabat-sahabat, para hadirin semua perasan, mesti ada share, ada follow Encik Aiman dengan Dr. Anissa ni. Dia banyak sangat menulis pasal motivasi kepada kita semualah. Dan saya yakin semua yang menonton pada malam ini mengikuti perkembangan semasa daripada Dr. Anissa dan Encik Aiman, insyaAllah. Okey. Tanpa melengahkan masa lagi, Dr. Anissa ada orang tanya. Dr. Munirah Yusof, Dr. Anissa sihat ke tu? Lama tak jumpa. Alhamdulillah sihat. Terima kasih Munirah Yusof. InsyaAllah semoga kita semua pun terus diberikan kesihatan fizikal dan mental. Okey, tanpa melengahkan masa lagi, saya akan menyerahkan pentas kita punya talks pada malam ini kepada Dr. Cinderella ataupun Dr. Anissa kita dengan soalan yang pertama. Okay, soalan yang pertama semua boleh tengok
buku Dr. Cinderella yang dekat skrin masing-masing. Okay, boleh tengok gambar buku tu lah. Okay, soalan yang pertama saya tujukan kepada panel kita yang pertama, Dr. Hanisah. Boleh doktor ceritakan macam mana terdetik untuk menghasilkan buku ni dan bagaimana nama buku Dr. Cinderella ni boleh terhasil? Macam mana nak terhasil untuk namakan buku ni buku Dr. Cinderella? Okay, silakan doktor. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Okay, terima kasih kepada saudara Nur Syamimi atas selaku moderator kita pada hari ini. Saudari, maaf. Suka saya raikanlah yang sahabat-sahabat kita yang menonton sekali kan. Kalau kat sini kita nampak Puan Nadira Muhammad Arif, salah seorang rakan penulis juga ni. Cik Puan Munirah Yusof, Su Razak, Rohibah Hussein, Puan Rohibah Hussein, selalulah nampak like status kan. Terima kasih kerana join juga pada malam ini. Puan Afizah Sufi dan ramai lagi lah. Alhamdulillah, tadi pun nampak Dr. Nur Iliani, subhanallah, seorang doktor yang menjadi ikon untuk kita semua pada zaman ini kan. Okay. Jadi alhamdulillah hari ini sebenarnya nak berceritakan tentang macam mana seperti mana soalan moderator kita, macam mana terbitnya buku, rahsia di sebalik terbitnya buku Dr. Cinderella ni. Okay, jadi sebenarnya buku ni sebenarnya buku ni adalah satu koleksi himpunan cerita, kisah inspirasi daripada segala pengalaman yang saya dapat semasa berada dalam posting ONG. Waktu tu zaman housemanship lagi. Jadi berada dalam fasa housemanship ni satu fasa yang sangat mencabar. Banyaklah bermain dengan ketahanan emosi, fizikal, dan yang paling mencabar sekali emosi lah kan. Kalau tanya mana-mana Dr. Pelatih pun yang tu lah yang diorang akan cakap paling mencabar dalam zaman houseman ni, HO. Okay, jadi posting ONG ataupun orang biasa panggil sakit puan, kalau dalam medical ONG tu obstetric and gynecology lah. Jadi dalam posting ONG ni posting pertama saya. Jadi macam mana sebagai seorang doktor pelatih yang pertama kali masuk dalam dunia hospital secara yang lebih dekat, dan lepas tu masuk pula dalam posting sakit puan Syamimi. Jadi bila masuk dalam posting sakit puan ni satu benda yang mencabar jugalah, tapi orang kata challenging but bearable, boleh kira lah orang Kelantan kata kan. Jadi bila masuk dalam posting ONG ni, banyak sangat pertemuan yang akhirnya menjadi sumber inspirasi bagi saya untuk catatkan dalam penulisan. Sebelum tu pun memang dah memang seorang penulis, alhamdulillah. Dah pernah ada buku yang antara yang saya suka kan untuk tulis tentang tarbiyah, hospital tarbiyah, cerita dalam tarbiyah dalam hospital sendiri. Salah satunya buku terbitan Caterpillar, iaitu Selamat Datang ke Ward Tarbiyah. Jadi sebenarnya daripada situ saya sukalah perkataan tarbiyah dan kaitkan dengan hospital ni. Sebab dalam hospital ni lah kita dapat macam-macam ibrah. Daripada kita jumpa pesakit macam tu, pengalaman pesakit, handle pesakit macam mana kan. Kita dapat satu unsur didikan untuk diri sendiri sebenarnya, tarbiyah tu sendiri. Jadi daripada situ masa zaman HO, saya bermula dengan buku Selamat Datang ke Ward Tarbiyah. Jadi bila dah masuk fasa houseman ni, dia jadi satu inspirasi untuk teruskan juga dengan hashtag Hospital Tarbiyah. Jadi saya mulakan dengan tulisan yang berbentuk tarbiyah dengan hashtag Hospital Tarbiyah lah, macam-macam. Kalau siapa yang pernah follow dalam penulisan di Facebook saya, memang saya selalu gunalah tanda pagar Hospital Tarbiyah kan. Jadi daripada situ bila kumpul penulisan tu daripada cerita dalam zaman ONG, houseman ONG tu, jadilah satu kumpulan cerita yang sangat banyak dan alhamdulillah dapat dibukukan. Dan akhirnya mula-mula sebenarnya nak bagi nama buku ni terfikir-fikirlah tarbiyah dalam ward wanita ke apa kan, tapi macam
satu tak nampak klise kat situ. Jadi alhamdulillah daripada situ sebenarnya bila dihantar kepada penerbit, sebelum dihantar kepada penerbit, dihantar dulu kepada puan guru saya iaitu Bondeno. Jadi kalau perasan buku ni dekat atas dia ada label Akademi Bondeno. Alhamdulillah saya juga salah seorang perantis Akademi Bondeno. Jadi Bondeno lah yang tapis dulu cerita saya yang pertama. Jadi bila dia tapis, bila puan guru saya tapis dulu cerita-cerita tu, dia mencadangkan satu tajuk yang lebih menarik iaitu Dr. Cinderella. Dr. Cinderella ni juga kalau siapa yang dah pernah baca buku ni, memang ada salah satu cerita yang diberikan tajuk Dr. Cinderella. Kenapa? Rahsianya ada dalam buku ni. Okey, rasanya menjawablah soalan moderator kita untuk soalan pertama yang tadi tu. Okay, alhamdulillah. Terima kasih Dr. Anissa. Jadi persoalan nak tahu kenapa nama Dr. Cinderella, boleh baca buku tu Okay. Okay, untuk seterusnya nanti kepada siapa-siapa yang hadir malam ni boleh komen daripada mana, dan kalau ada soalan boleh fikir dulu. Nanti saya akan tanyakan kepada Dr. Anissa dan Cik Aiman di penghujung rancangan kita. Okay. Seterusnya, tanpa melengahkan lagi, saya pergi kepada soalan yang kedua. Apakah, inilah yang kita tertunggu-tunggu sebenarnya. Apakah sebenarnya yang terkandung dalam buku Dr. Cinderella yang Dr. Anissa boleh kongsikan kepada kita semua, terutamanya kepada yang pertama kali dengar buku Dr. Cinderella? Adakah dia berkaitan dengan Cintan Cintun ke? Kita tahu kan kita dengar Dr. Cinderella. Tapi sinilah kami daripada Kelab Mama Buku membawakan Dr. Cinderella kepada malam ini untuk mengupas apakah sebenarnya buku Dr. Cinderella ni. Silakan Doktor. Okey, sebelum tu Syamimi, dekat sini boleh tak nak minta tolong bahagian teknikal di backstage untuk playkan video yang saya kongsikan tadi. Sebab dalam tu ada jawapannya. Kita sambungan daripada video tu alhamdulillah. Okey, tak apa, video tu potong nanti boleh dapatkan dalam channel Telegram Dr. Nurhanisa. Saya insyaAllah akan upload lah dekat channel Telegram saya juga. Channel Telegram Dr. Nurhanisa Okey, jadi boleh kongsi tak apa yang penonton semua dapat daripada mesej yang ada dalam video tadi. Sambil-sambil tu boleh komen, kita nak tahu juga kan apa yang boleh masing-masing orang lain dapat. Sebab apa? Sebab video tu sebenarnya itu adalah luahan daripada hati saya sendiri yang saya bukan saja untuk diri saya, tapi saya kalau boleh nak semua orang faham.
bagi inspirasi dekat HO yang baru, doktor-doktor pelatih yang baru, bakal-bakal doktor yang teringin nak jadi doktor, anak-anak mana tahu kan, daripada penonton kita ni ada yang anak-anak ke atau adik-adik ke yang teringin nak jadi doktor. Jadi video ni sebenarnya nak bagi inspirasi kepada mereka-mereka dan juga kepada semua orang yang di luar sana yang memandang kerjaya seorang doktor ni. Konon-kononnya orang fikir kerjaya doktor ni hebat sangat, gah. Biasa orang paling teruja bila pakai lab coat tu kan, white coat tu, tengok cerita Korea lagi-lagi kan. Semua adalah bayangan-bayangan yang indah-indah belaka. Tapi sebenarnya satu perjalanan yang bagi saya, perjalanan menjadi seorang doktor ni satu perjalanan yang sangat panjang dan sebenarnya sangat mendidik jiwa. Sebab itulah sebenarnya salah satu idea kenapa buku ini diterbitkan. Kalau tengok pada hadapan cover buku ni, kita ada flasher yang menuliskan dekat bawah tajuk ni kan, Dr. Cinderella ni, kat bawah ni kita panggil flasher. Kat sini dia tulis apa? Pada kehebatan yang terlihat, dia sebenarnya tenat mengejar nilai setiap saat. Maksudnya kat situ, orang nampak kita hebat, orang nampak kita gah, orang nampak kita doktor hebat, berkejaya dan sebagainya kan. Tapi sebenarnya dalam diri seorang doktor ni, dia selalu berjuang. Berjuang macam mana dia nak supaya dia terus istiqamah berada dalam jalan ni. Sebab beberapa kali saya merasakan ups and downs, rasa nak berhenti, rasa tak nak teruskan dah belajar fasa houseman tu sendiri, dan sampai sekarang pun kadang-kadang ada ups and downs. Kita rasa macam tak boleh pergi je nak jadi doktor ni kan, rasa macam tak cukup pandai, rasa macam tak cukup kuat nak jalani kehidupan sebagai seorang doktor. Lagi-lagilah dalam fasa doktor pelatih tu sendiri, houseman tu sendiri, satu fasa yang sangat tough yang akhirnya dalam buku ni sendiri ada cerita lah tentang jatuh bangun saya, tentang jatuh bangun macam mana bila dah jatuh, macam mana cara nak bangkit semula. Kan? Okay. Rasanya itulah yang boleh disimpulkan apa yang mesej yang cuba disampaikan dalam buku ni. Okay, Alhamdulillah. Ramailah yang bagi tahu apa yang dia dapat daripada video yang kita tayangkan tadi. Kita baca sikit, ada daripada Afisa Sufi. Cik Afisa kata, kerja apa pun, susah mana pun, senang mana pun, bidang. Sebab apa yang kita buat kalau kita mulakan dengan cinta, ia akan jadi lebih manis, insya-Allah. Okay. Seterusnya, saya akan pergi kepada soalan yang ketiga. Untuk makluman semua kan, semua tertanya-tanya kan. Okey, untuk semua. Sebenarnya Encik Aiman, puteri istana kepada Dr. Cinderella kita ni, sebenarnya Encik Aiman sudah pun khatam membaca buku ni sebelum mengenali Dr. Nisah secara peribadi. Boleh Encik Aiman ceritakan pengalaman persepsi apabila membaca buku ini dari sudut pandang seorang lelaki. Silakan Encik Aiman. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator yang mengenali program pada hari ini, My Book Time, yang diasaskan oleh dua orang insan yang hebat, Ustaz Fakhrul Razi dan Dr. Ilyani. Terima kasih juga kepada moderator kita, Syamimi dan tadi ada seorang lagi yang lelaki tadi. Siapa? Akib. Akib, saudara Akib. Okey. Terima kasih kepada semua. Okay, tentang buku Dr. Cinderella. Okay, seperti mana yang moderator kita cakap tadi, Dr. Cinderella ni dia adalah tajuk yang dia punya tajuk utama lah. Dan nak tahu cerita dia, apa yang berlaku pada seorang doktor yang digelar Cinderella itu, kena baca cerita dia lah. Cinderella tu bukanlah bermaksud yang indah-indah saja. Ada pelangi dia, ada terang, ada gelap, ada naik, ada turun. Itulah nama dia, Cinderella. Itulah kehidupan. Ada naik, ada turun dia. Dan insan yang paling wajar diberikan penghargaan bagi Dr. Cinderella ni, bagi buku Dr. Cinderella adalah ibu beliau sendirilah.
sebab fasa Houseman fasa yang sangat mencabar dan sangat memerlukan sokongan keluarga. Jadi waktu tu ahli keluarga, ibu pada Dr. Nurhanisa banyak memberi sokongan yang melonjakkan beliau untuk lebih tinggi, dan akhirnya lahirlah sebuah karya yang diberi Dr. Cinderella. Okey, berkaitan dengan soalan tadi, betul, alhamdulillah saya pun dah khatam buku Dr. Cinderella ni, dan pada pendapat saya sendirilah sebagai seorang lelaki, buku yang macam ni, Dr. Cinderella ni, buku yang macam ni bukan hanya boleh dibaca oleh kaum hawa ataupun kaum wanita saja. Kalau kita teliti satu persatu dia punya cerita dia santai saja, sangat santai, mudah masuk lah. Kalau ada yang pernah baca, dia akan rasai seolah-olah macam kita dapat feel orang tu macam mana. Dia banyak mengisahkan tentang wanita, tapi orang lelaki pun kena ambil tahu juga. Sebab satu hari nanti seorang lelaki mungkin akan bergelar seorang ayah, mungkin akan bergelar seorang suami yang mungkin akan masuk sendiri wad ONG tu, akan teman isteri kan. Jadi ilmu-ilmu begini sangat penting. Okay. Contohnya kalau dalam buku Dr. Cinderella ni, apa kisah-kisah yang kita boleh petik sikit lah. Okay. Contohnya ada kisah-kisah yang solat ni. Syarat. Okay, ada satu tajuk tu tentang syarat. Muka surat 82. Ada satu cerita tu. Topik syarat ni banyak mendapat sambutan lah. Nanti lepas ni tuan-tuan dan puan-puan boleh buka search di FB Dr. Nurhanisa, cari tajuk syarat ni. Tajuk syarat ni ramai orang yang share. Pernah menjadi satu bahan topik yang viral pada satu masa dulu lah. Okay. Kisah syarat ni mengisahkan bila wanita syarat tu lepas tu dia sama ada kita dia tengah syarat tapi belum lagi melahirkan. Jadi dia patut solat dulu ke ataupun patut tunggu nanti. Jadi inilah penting ilmu. Kita kena tahu mana fiqh aulawiyat, mana yang kita boleh. Ada banyak pendapat lah. Bila sebut hukum fiqh, dia ada banyak pendapat lah. Itu masing-masing. Tapi yang benda utama yang kita nak tekankan dalam topik kita hari ini adalah tentang solat. Kalau dalam wad tu, solat adalah perkara pertama yang sangat perlu dijaga. Okay? Dr. Hanisa ada nak ulas sikit? Macam ada nak ulas ni? Okey. Kita pun nak tanya jugalah dengan sebab tengok ramai yang komen kata dah pernah baca macam Puan Rohibah Husin kata sampai ke hati pembaca kan, santai tapi sampai. Boleh tak kongsi apa cerita yang paling santai tapi sampai yang sampai sangat tu? Sementara tu saya sambunglah apa yang diceritakan oleh Encik Ahmad Aiman. Okey, jadi tentang syarat tu sebenarnya betul lah, salah satu peristiwa yang antara yang kenapa menguatkan saya untuk nak juga hasilkan buku dalam posting ONG ni. Sebab apa? Sebab nak sampaikan kepada ramai orang tentang ilmu ni yang ramai tak tahu. Yang tentang sepatutnya sebelum kepala bayi keluar daripada kita kata bukaan vagina seorang ibu tu, selagi tu sebenarnya seorang ibu yang dalam syarat bersalin masih wajib solat. Itu kalau dalam mazhab Syafi'i lah. Ada banyak perbahasan tapi untuk saya sendiri berpegang kepada yang tu lah. Jadi masa tu macam mana kita punya kita sebagai doktor yang tahu tentang hukum ni, macam mana cara nak explain, nak bagi tahu kepada pesakit. Itu salah satu dilema yang ramai doktor rasakan dalam kerjaya doktor ni lah kan. Sebab apa? Sebab kita tengah deal dengan orang yang sakit. Orang yang sakit ni kita tahu dia lemah emosi, nak solat pun tak larat, tak tahu tentang kewajipan solat. Yang diorang tahu nanti dah sihat qada solat tu kan. Jadi macam mana kita sebagai doktor nak sampaikan kepada pesakit dengan cara yang berhikmah untuk mereka tunaikan solat tu. Jadi macam dalam tu lah macam mana cara seorang doktor dalam buku Dr. Cinderella ni, dia tackle pesakit untuk tetap
suruh ajak pesakit solat dengan cara yang berhikmah. Dan akhirnya bila pesakit tu solat menjadikan satu peristiwa tu dalam cerita ni lah, pesakit tu asalnya dia tak nak solat tapi doktor tu ajak juga dia cuba solat kan. Jadi lepas tu dia solat dengan bantuan tu doktor tu sendiri, dan akhirnya bila dia nak bersalin tu dia punya air ketuban tu dah penuh dengan najis. Maksudnya baby dah mula terberak dalam air ketuban, dah mula nak lemas. Jadi masa tu fasa yang kritikal lah. Bila kita tahu CTG machine tu yang kita check denyutan jantung baby masa dalam proses nak melahirkan pun dah tak cantik, non-reaktif, dah tak cantik. Maksudnya kita dah tahu baby dalam distress, fetal distress, dah mula lemas. Jadi masa tu puan ni tadi dalam kisah ni lah, doktor tu pun dah hati, ya Allah, dengan berkat pesakit ni tunaikan solat tadi, struggle-nya dia tunaikan solat tadi, mudahkanlah kelahiran dia kan. Jadi dan alhamdulillah asbab wallahualam kita anggap sebagai asbab daripada solat pesakit tadi, maka baby pun selamat dilahirkan. Nak kata kat situ kisah tu satu ketukan yang sangat besar lah kepada diri saya sendiri, dan saya cuba untuk sampaikan kepada masyarakat dalam bentuk penceritaan yang mudah-mudahan sampai ke hati pembaca. Dan dengan izin Allah, cerita tu viral sehingga 7,000 share. 7,000 share, alhamdulillah. Jadi nak kata melalui penulisan ni kita boleh menyampaikan sesuatu yang selama ni orang tak tahu, dan kita boleh sampaikan apa yang perjuangan yang kita sedang cuba bawa. Kalau dalam saya punya perjuangan sendiri masa zaman houseman dulu, memang nak sangat ajak orang solat walaupun sakit. Solat itu wajib walau ketika sakit. Itu tagline dia. Okay, berkaitan dengan zaman houseman, kalau ikutkan sebenarnya houseman ni adalah istilah bagi permulaan lah bagi doktor sebelum dia masuk ke alam doktor. Untuk kerjaya sebagai seorang doktor, dia akan melalui fasa houseman. Begitu juga dengan kerjaya-kerjaya yang seangkatan dengannya. Sebagai contoh ni yang behind the scene yang ramai orang tak tahulah. Contohnya pegawai farmasi. Sebagai farmasi, nurse, semua dia ada fasa step awal dia. Kita kata macam pelatih lah pelatih. Kalau farmasi kita panggil PRP. Macam saya sebagai seorang farmasi, kita panggil PRP lah. Memang ada satu fasa permulaan yang fasa permulaan ni sangat mencabar lah. Okay. Jadi antara perkara yang alhamdulillah yang kami selalu bawakan, bila masuk dalam ward tu, kita cuba remind pesakit tu tentang solat. Mudah-mudahan Allah izinkan, kalaulah kita satu hari nanti kita pula berada di tempat pesakit tu, Allah datangkan orang lain untuk ingatkan kita pula. Okay. Jadi itulah, bukannya diorang tak ingat, tapi bila kita dah sakit, dah masuk dalam ward, kadang-kadang patient akan rasa lemah, badan lemah, rasa macam tak payahlah solat, nantilah ganti. Sebenarnya benda-benda macam tu kita kena tackle. Dan kalau nak tackle tu kena dengan dakwah yang cara yang betul lah. Okay. Dan nak solat dalam ward ni bukanlah kita semestinya perlu berdiri. Itu tengok kemampuan. Kalau boleh berdiri, ada ruang solat, boleh pergi. Kalau macam tak boleh, kita boleh menggunakan botol spray. Kalau tak boleh berdiri, boleh duduk. Macam tu lah. Kalau tak boleh duduk, boleh baring. Semua fiqah tu ada mengajar kita lah macam mana kita nak solat. Dan solat ni sangat mudah. Okay. Kemudian antara tu pertama tentang solat lah. Okay, moderator macam mana, okey ke? Boleh sambung ke ataupun nak stop dulu? Boleh sambung. Boleh. Okay, kita sambung sikit lagi. Sikit lagi tentang yang kedua ni adalah tentang menghargai sekecil-kecil nikmat. Okay. Tentang sekecil-kecil nikmat yang kalau kita tengok kan, kalau kita tengok bila kita masuk dalam ward, apa yang kita nampak? Kita nampak ramai yang terbaring, ramai orang-orang yang baya-baya ibu-ibu ayah kita, yang kadang-kadang ada yang tak boleh nak kencing, tak boleh nak kentut. Itu semua biasanya kalau tak boleh nak kentut tu dia selepas operation lah. Nanti Dr. Nurhanisa akan terangkan sedikit lah. Dia tentang sekecil-kecil nikmat yang kita jarang hargai. Ada cerita dalam ni. Nanti boleh baca dalam buku Dr. Cinderella. Sangat menarik cerita dia. Ada cerita tentang kubah guling. Sekecil betul. Puan Rohibah Hussein kata semua cerita dalam buku tu best doktor.
Saya suka sekecil kentut. Nama topik tu nak tahu apa cerita dia, kena baca nanti. Betul? Okay. Tentang nikmat ni yang kita sangat jarang hargai, dan bila kita hilang barulah kita hargai. Jadi melalui kisah ni orang pembaca dapat melihatlah, oh macam ni dalam situasi dalam wad, oh macam ni, barulah kita tahu rupa-rupanya selama ni kita jarang hargai apa nikmat yang kita ada. Okey, itulah sedikit sebanyak yang boleh saya kongsikan. Mudah-mudahan manfaat lah, insyaAllah. Okay. InsyaAllah, terima kasih kepada Encik Aiman dan Dr. Anissa. Dan saya tertariklah kepada video yang kita tayangkan tadi. Ada satu-satu kata-kata, dia bunyi semangat harus dipupuk walau kita terus menerus sibuk. Walaupun kita sibuk, tapi kita mesti ada juga semangat untuk memperjuangkan apa yang kita perlu perjuangkan, insyaAllah. Okey, seterusnya kita pergi kepada soalan yang seterusnya kepada Dr. Anissa. Bilakah Dr. Anissa mula menulis buku ni dan berapa lama agaknya untuk mengarang dan menyiapkan buku Dr. Cinderella ni? Silakan. Okey, untuk tulis buku ni sebenarnya dia ambil masa yang satu proses lah. Proses sepanjang saya berada dalam posting ONG tu sendiri. Maksudnya masa tu 4 bulan lah, satu posting 4 bulan. Jadi 4 bulan tu lah saya kumpul-kumpul cerita untuk mencukupkan sebanyak berapa buah cerita dalam ni? Untuk cukupkan sebanyak, tak tulis berapa buah. Rasa-rasanya ada dalam 40 buah cerita. Jadi maksudnya 4 bulan tu untuk kumpulkan betul-betul 40 buah cerita yang berkualiti untuk dimuatkan dalam buku ni lah. Tapi penerbitan dia agak makan masa sebab lepas tu belum campur proses nak edit lagi, nak ditapis lagi kan, nak baiki lagi, tambah lagi tips-tips. Bila hantar ke penerbit diminta untuk tambah lagi tips-tips, nota lah untuk jadikan buku ni satu bacaan yang lebih menarik. Jadi macam tu lah. Dia tak silap dalam setahun jugalah untuk sampai jadi betul-betul sebuah buku. Okay, Alhamdulillah. Okay, nanti kalau siapa-siapa nak menulis buku, boleh ambil anggaran masa untuk kita menulis buku dan mengarang buku seperti yang Dr. Anissa beritahu tadi, insyaAllah. Okay, seterusnya sebenarnya Dr. Anissa dah ceritakan banyaklah mengenai apa yang ada dalam buku Dr. Cinderella. Mungkinlah ada yang Dr. Anissa nak terangkan mengenai climax ataupun bahagian yang menarik dalam buku ni yang kita semua para penonton perlu tahu apa yang menariklah dalam buku ni. Silakan. Okay, sejujurnya kita share lah. Satu cerita yang paling saya rasa paling saya terkesan lah dengan, nanti insyaAllah Encik Aiman pun boleh share satu Ingat lagi tak cerita? Okay, jadi kalau daripada saya sendiri, salah satu cerita yang saya memang tak boleh lupa iaitu cerita yang berkisahkan tajuk Mati Dalam Perut. Yang tu kenapa saya tak boleh lupa yang tu, sebab yang tu satu kenangan yang sangat menyentuh hati saya sendiri. Okay, kalau siapa yang pernah baca boleh komen juga apa yang siapa yang masih ingat kisah ni. Kisah ni adalah, saya cerita sikit. Pada satu hari saya sebagai houseman tu, ditadikan satu hari tu saya berjumpa dengan seorang pesakit yang bahkan melahirkan, tapi melahirkan bayi yang sudah mati dalam perut dia. Maksudnya dia ada komplikasi dan akhirnya baby tu tak dapat diselamatkan lah dalam perut, dan baby dalam perut memang terpaksa dilahirkan jugalah dengan cara biasa. Jadi kesakitan yang dia alami tu, kesakitan yang macam orang nak induce labour, IOL kita panggil, induction of labour, sebab baby dah meninggalkan. Dia tak akan ada rasa sakit. Jadi kita kena bagi dia ubat melalui faraj untuk menghasilkan contraction tu. Maksudnya untuk menghasilkan apa orang panggil? Sakit nak teran tu, supaya ada sakit nak teran tu dia terpaksa bagi ubat. Jadi kesakitan dia macam orang biasa cakap, memang kalau induced labour lagi sakit daripada labour yang biasa, normal labour. Jadi dia menanggung kesakitan tu
semata-mata untuk mengeluarkan seorang bayi yang sudah meninggal dunia. Okay, jadi masa tu memang satu, saya sendiri bila tahu, ya Allah, nak lahirkan, dia nak lahirkan baby yang dah mati, kesiannya, sakitnya dia nak rasa. Dan sakitnya tu bukannya sakit untuk melahirkan baby yang macam orang yang biasa. Melahirkan baby yang hidup, kita dengar dia nangis kan happy kan. Ni dia dah sakit nak melahirkan. Lahirkan pula baby yang tak menangis. Yang baby yang dia dah tahu tak akan menangis. Dia dah tahu baby tu mati. Jadi masa tu pula ditakdirkan suami dia tak dapat ada bersama di sisi dia. Jadi dia seorang-seorang je merasai kesakitan tu. Jadi apa yang saya merasakan empati masa tu, terlalu empati dengan nasib dia. Jadi saya pun datang dekat dia, datang dekat pesakit, saya cuba pegang tangan. Itu je lah yang kita mampu buat kan, tak boleh nak buat apa. Misi masa tu, misilah tengah misi-misi yang berpengalaman, dia lah yang tolong conduct masa tu. Tapi saya memilih untuk berada di sisi pesakit sebab masa tu suami dia tak ada. Jadi apa yang dia cakap kat saya, doktor boleh tak tolong telefon suami saya. Okay, masa tu saya okeylah, sempatlah telefon suami dia kan. Tolong telefonkan, bagi tahu encik isteri tengah nak bersalin. Okay, lepas tu pergi balik dekat dia, pegang tangan dia, bantu dia, cakap puan kuat kuat, boleh macam tu kan, bagi semangat. Lepas tu pegang tangan dia, bagi tahu kat dia boleh. Dia pun masa tu sakit. Tapi sakit tu nak melahirkan, kita tak tahulah kan sakitan dia tu yang tu satu berganda-ganda kesakitan yang dia rasa. Sendiri pun dapat rasa masa tu. Okay, jadi masa tu bila nak melahirkan pun, apa yang saya cuba cakap kat dia, puan, masa baby tu nak keluar, cakap kat dia masa sakit tu kan, puan bacalah la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Doa yang biasalah, siapa-siapa nak bersalin pun memang misi-misi selalu ingatkan baca doa tu. Doa yang Nabi Yunus kan. Okay, jadi bila dia baca, cakap lagi, puan anggap Allah nak hapuskan dosa, Allah nak bagi pahala dekat puan ni, lahirkan baby yang dah meninggal kan. Lepas tu cakap apa lagi kat dia, bila baby dah nak keluar, cakap puan, baby syurga, anak syurga dah lahir. Masa tu ya Allah, dia memang menangis, dia peluk saya tau masa tu. Sebab dia tak ada suami dia. Kalau ada suami memang seorang isteri tu akan peluk suami kan, nak salurkan sedikit kesedihan tu. Dia tak ada suami, dia peluk saya kuat-kuat. Saya pun masa tu ya Allah, memang sebab lah masa tu, memang sebab tahan je sebab masa tu. Biar je dia peluk, kesian sangat kat dia masa tu. Jadi itulah satu kenangan yang sangat memberi kesan pada saya dalam fasa houseman. Sedikit apa yang kita boleh buat tapi bermakna untuk pesakit. Sebab apa, esoknya lepas dia dah nak esok ke lusa kan, dia dah nak discharge daripada hospital, alhamdulillah berkesempatan juga jumpa dengan dia. Masa tu jumpa dengan dia, dia pun kata, dia bagi tahu dekat mak dia, mak ni lah doktor yang sekali dengan saya masa bersalin hari tu. Memang rasa macam subhanallah, yang itulah kenapa nak ceritanya, momen-momen yang macam tu lah yang buat saya terus kuat berada dalam jalan ni. Bila setiap kali rasa down ke, rasa macam nak quit HO ke, rasa tak nak dah jadi doktor, memang benda-benda yang bersama pesakit, kenangan-kenangan bersama pesakit ni yang akan jentik saya untuk teruskan lagi, untuk teruskan habiskan jadi doktor. Macam tu lah sedikit sebanyak. Okey, Encik Aiman mungkin boleh kongsi apa kisah yang dia suka pula. Tentang kisah ni tak apalah, saya serahkan pada Dr. Nalisa sebab tadi dia dah sebut satu kisah. Ni sebagai rumusan lah. Rumusan apa yang saya dapat daripada buku ni. Bila saya baca buku ni lah, sebelum kenal Dr. Nalisa, saya dah baca buku ni. Tapi dalam proses lah, nak habiskan tu dia ambil proses sikit lah. Sebab masa Dr. Hanisa houseman, saya pun masih houseman juga. Waktu tu kita namakan houseman dalam bidang farmasi, kita panggil PRP. Jadi kita tahu fasa-fasa ni sangat sibuk lah. Sangat sibuk, sangat mencabar emosi. Kita rasa penat, balik pergi pagi, awal pagi, balik lewat malam. Balik dah penat, balik tu memang dah tak boleh buat apa dah. Balik tu kalau orang kampung saya, kita panggil flat. Badan dah flat, dah memang tidur saja. Memang tak larat dah, tak larat apa dah. Sedangkan kerja bertimbun-timbun lagi nak buat. Dan
Jadi bila kita jumpa pesakit dekat ward macam ni, kita terhibur sebab kita dapat sampaikan sesuatu yang bermanfaat pada pesakit. Dan bila pesakit tu dia appreciate. Terima kasih doktor, terima kasih. Dan bila macam tu, dia membuatkan kita makin semangat untuk terus meneruskan kerjaya sebagai menyebarkan manfaat lah. Jadi antara perkara penting yang kita dapat ambil intipati dalam buku ni, boleh tengok pada bahagian yang second last lah. Tip untuk pesakit wanita yang masuk ke ward hospital kerajaan. Kalau siapa yang ada buku, boleh buka muka surat 172. Muka surat 172. Okey, betul kata Afina Ahmad Nizan, waktu PRP memang tak sempat nak baca buku lain dah. Memang tak sempat. Saya pun sempat baca, tengok-tengok macam tu lah sikit-sikit. Okey, memang sangat mencabar. Bagi siapa yang tahu, memang bidang-bidang macam ni kita tengok orang tu gah. Nampak dia pakai lab coat putih, nampak dia kerja, wah hebat lah. Tapi antara perkara yang jarang dilihat oleh masyarakat adalah proses untuk dapatkan sesuatu yang berharga tu. Jadi proses nak dapatkan berharga tu sesuatu yang sangat mahal, maka proses untuk dapatkan dia pun mahal. Begitulah Allah SWT menyusun kehidupan tu untuk mengajar kita menjadi lebih sabar, menjadi lebih bersungguh-sungguh untuk ke arah kebaikan. Jadi antara perkara pertama yang boleh dibawa, okey, ingat ya para ibu-ibu sekalian, para wanita yang mungkin ada yang bakal bersalin, mana tahu kan, okey, ataupun ada yang ada anak-anak, okey, boleh kongsikan tips ni. Tip untuk pesakit wanita yang masuk ke ward hospital, okey, ward hospital kerajaan ke mana-mana untuk masuk bersalin lah. Okey, apa kit yang dia perlu bawa? Yang pertama, apa dia? Yang pertama adalah tudung sarung. Tudung sarung tudung sarung ni mudah untuk cabut dan tanggalkan. Dan kalau kita lihat dalam ward ramai, kita tengok ramai pesakit yang cabut tudung, tangan. Kalau dalam ward biasanya baju dia akan pendek lah, dengan pendek. Jadi siapa yang tak bawa stongan tu, stokin lengan, nampaklah aurat dia. Ada yang menganggap hospital tu sebagai rumah sendiri. Kita ingat macam rumah, okey, kat rumah boleh cabut tudung. Sedangkan kalau kita perhati, dalam ward tu ada ramai orang lelaki juga. Ada doktor-doktor lain, ada pesakit-pesakit wanita lain, doktor-doktor lelaki lah senang kata. Okay. Jadi aurat tu adalah satu perkara yang sangat perlu dijaga, tudung lah. Yang kedua adalah hand sock ataupun sarung lengan. Okey. Untuk ubah pakaian yang sedia ada, kita tak mampu nak ubah. Jadi kita tak boleh ubah orang lain, kita ubah diri kita sendiri. Apa inisiatif yang kita boleh bawa? Sarung lengan lah. Kita cover lengan kita. Jadi kalau untuk yang dalam ward ONG, ni adalah perkara ketiga untuk peneman. Peneman ni kalau boleh dalam kalangan wanita jugalah. Selalu kalau kita tengok dalam ward wanita, ada mungkin ada segelintir yang mungkin nak bawa anak-anak dia untuk teman kan. Jadi sebaiknya kalau ada nak bawa anak tu untuk teman, ataupun seloknya seloknya wanita lah. Peneman tu adalah seorang wanita. Okey. Semua tu kita kena ingat. Ada banyak lagi, sampai ada 7 tips. Nanti boleh baca sampai habis dan kongsikan tips ni pada ibu-ibu dan wanita-wanita yang bakal menjadi ibu di luar sana. Mudah-mudahan dapat jadi satu manfaat yang besar lah, insyaAllah. Kita tak boleh nak ubah manusia, kita hanya mampu berusaha. Mudah-mudahan dengan sedikit usaha yang Allah izinkan, dapat jadi menyuntik satu inspirasi dan kebaikan kepada masyarakat di luar sana. Okey. Dr. Nisa nak sambung ke? Tak ada. Nak serahkan pada moderator. Okay, Alhamdulillah. Okay, dah banyaklah kita dengar kupasan mengenai buku Dr. Cinderella ni. Saya nak tanyalah kepada doktor, buku ni masih ada di pasaran ke? Macam mana ni? Alhamdulillah buku ni masih ada di pasaran. Boleh cari di mana-mana kedai buku lah berhampiran. SMO ada, Popular ada, MPH, apa lagi? InsyaAllah ada lah. Kalau tak ada tu, wallahualam. Okay, kalau nak dapatkan daripada kami pun boleh, insyaAllah. Boleh, kalau nak dapatkan tu, kita nak buat kan?
Terus. Boleh? Okey, terus lancarkanlah. Kalau ada siap. Okey. Sebelum saya jawab untuk yang buku ni, saya jawab sikitlah soalan ni. Syarah Syamimi apa persepsi Encik Aiman terhadap penulis sebelum penulis menggerak isteri sendiri? Sorry, tadi soalan ni terlepas sikit. Okey, persepsi tu tak ada apa. Kita melihat seorang penulis tu, dia menulis kisah-kisah dia sebagai seorang doktor. Sebenarnya di sebalik kisah yang kita lihat gah tu, dekat belakang dia ada derayan air mata sebenarnya. Yang mana tak ramai orang nampak. Yang mana bidang-bidang ni, bila kita sendiri masuk bidang tu, kita masuk bidang-bidang yang macam ni, kita sendiri nampak kawan-kawan kita lelaki, kawan-kawan kita yang mana perempuan, yang menjadi seorang doktor pelatih ni, kita tengoklah dia bekerja, masuk pukul berapa? Masuk pukul 8 pagi. Bekerja sampai malam. Shift dia lah. Kadang-kadang sampai malam baru balik. Kan? Jadi nak kata tu kadang-kadang memang tekanan sedikit lah. Jadi tekanan yang disalurkan dengan cara yang baik dan lahirlah sebuah buku. Ada orang mungkin tekanan, setiap orang dia punya tekanan tu berbeza. Kita tak boleh nak samakan setiap orang. Kalau kita tak boleh samakan setiap orang, sebab apa? Setiap orang tu dia punya cara penerimaan tu berbeza. Ada orang dia boleh terima tahap sampai 50%, ada orang dia boleh terima sampai 80%. Jadi itulah nak kata tekanan tu kita salurkan dengan cara yang kita boleh riliskan dengan cara yang boleh bagi manfaat pada orang. Kita kongsi dengan cerita yang boleh bagi manfaat. Okey, bukannya kita kadang-kadang boleh menangis tapi lepas tu bangun dan bangkit semula. Itulah kisah bila kita bekerja dalam bidang-bidang macam ni memang sangat memerlukan kekuatan lah. Dan sangat memerlukan doa. Doa sangat diperlukan lah. Itu saja. Okey, sambung pasal buku ya. Sambungan buku. Okey, untuk sesiapa yang nak dapatkan buku, ni terus direct lah kami terlintas nak terus buat promosi buku ni. Bagi siapa yang nak dapatkan, boleh cari di nanti komen di bawah lah, komen di bahagian bawah. Kami akan bawa ke Telegram Dunia Buku Dr. Nurhanisa, yang mana kami akan lancarkan promosi 20% lah, 20% bagi siapa yang dapatkan buku. Dan ada juga e-book free yang kami akan hadiahkan lah sebagai bonus untuk penonton-penonton yang hadir pada malam ini ataupun siapa yang komen nantilah. Ada satu lagi hadiah yang kami nak berikan bagi pembeli yang pertama. Kami nak hadiahkan satu kelas Marketing Genius Advance lah. Kelas marketing oleh Puan Siti Hajar Arsyad, yang mana kelas tu sangat bagus bagi orang yang berbisnes, bagi orang yang sangat suri rumah, yang nak cari pendapatan, nak bangun daripada kehidupan. Kami nak hadiahkan lah siapa yang pembeli terawal nanti, insyaAllah kami hadiahkan seorang lah pembeli yang terawal. Okay, mudah-mudahan dapat jadi manfaat pada semua. Dan salah silap kami minta maaf. Yang baik tu daripada Allah, yang kurang tu atas kelemahan kami sendiri. Okay, itu saja. Serahkan pada moderator. InsyaAllah. Ni siapa yang dengar apa yang Encik Aiman beritahu tadi, cepat-cepat kena rebutkan peluang. Saya pun kena belilah lepas ni. Tahu dapat hadiah kan. Okay. Oh ya, sikit lagi sambung. Boleh dapatkan daripada dropshipper Bondeno. Ada ramai dropshipper dalam ni. Ada Puan Rohibah Husin kan. Ada Puan Nadira, Afizah Sufi. Nanti boleh cari diorang. Dropshipper Bondeno pun diorang ada ni juga. Okay, itu saja. Nak ikan satu soalan lagi? Soalan yang terakhir, mungkin sedikitlah perkongsian daripada Dr. Nisa dan Cik Aiman. Ada tips sikit untuk kita kekal menulis walaupun kita sibuk ke apa, supaya kita kekal menulis dan memberi manfaat kepada umat manusia lah, insyaAllah. Sedikit tips daripada Dr. Nisa dan Cik Aiman. Bila Dr. menulis. Okey, bismillah. Kalau untuk meraihkan soalan Puan Rohibah Husin lah, samalah dengan soalan moderator kan. Bila masa menulis tu, kalau masa houseman dulu memang biasanya menulis biasa waktu malam. Maksudnya masa balik je daripada kerja, dah baring, nak rehat sebelum nak tidur tu, memang waktu tu adalah waktu menulis saja.
sambil mengenang kesedihan sepanjang hari bekerja, keletihan. Masa itulah saya menulis dalam keadaan sedih. Maka penulisan dalam emosi yang macam itulah yang sebenarnya memberi impak kepada pembaca. Tapi tipsnya jangan terus post. Jangan terus post waktu kita tengah sedih tu, sebab kadang-kadang benda tu satu benda yang bukan rasional. Jadi apa yang kita buat, kita biar dulu, ataupun kalau kita boleh dapat hikmah segera di sebalik kesedihan tu, macam mana yang kalian boleh baca dalam buku Dr. Sundarila ni, banyak kisah sedih, tapi macam mana kita bangkit semua daripada sedih, itu poinnya yang kita nak bawa kepada pembaca. Jadi nak dapatkan poin tu, sama ada kalau kita boleh dapat terus hikmah, kita tuliskan juga. Jadi tu jadi sebenarnya reminder kepada saya sendirilah. Bila meluah kesedihan, masa tu juga saya cuba pujuk hati saya dengan cuba menuliskan apa hikmah daripada kesedihan yang dirasakan tu. Ataupun kalau untuk kalau masa tu belum dapat lagi hikmah dia, saya simpan dulu dan akan datang nanti sambung balik. Tu lagi satu teknik menulis yang boleh dikongsikan. Kadang-kadang kita tulis tak sempat pun, tapi kita tahu kita nak cerita tentang benda tu. Jadi kita tulis sikit dan save. Tulis sikit dan save. Sama ada nak save kat Facebook sebagai setting on dini ataupun nak save dekat notes lah boleh. Bila kita save, nanti bila kita ada masa free, sambung balik tulisan tu. Dan jadilah dia satu karya yang memberi manfaat kepada pembaca. Okey, sedikitlah saya pun kongsikan sedikit sebagai tips penulisan. Bukan sebagai tips lah, hanya sebagai perkongsian apa yang saya buat. Waktu dalam zaman PRP, mana houseman untuk farmasi, sama juga fasa yang agak kritikal, mana kadang-kadang kita cari tempat bersendiri dan kadang-kadang menangis jugalah. Dan waktu tu bila Allah kurniakan ilham, ada masa tu saya terus catat dulu, mungkin terus catat dalam note dalam telefon. Ataupun kalau kita ada masa kan, contoh kita pergi keluar kejap, pergi solat, zuhur ke apa, waktu tu ada ilham, ada idea, terus tulis. Saya terus tulis kadang-kadang. Itu bergantunglah pada masing-masing. Tapi kalau tak mampu nak post waktu tu, simpan dulu topik tu. Selalu yang saya buat, kadang-kadang tak mampulah nak tulis semua. Saya tulis dulu. Contoh kan, waktu kita masuk ward, kita jumpa ada seorang makcik tua, dia ataupun ada seorang orang muda. Ini kisah benar, ada seorang wanita, waktu tu saya jaga ward perempuan lah. Dia dipotong kaki. Waktu tu saya nak counsel dia tentang insulin. Okey. Tentu ramai yang tahu kan insulin tu apa kan. Jadi muda-muda lagi, dalam umur yang muda, umur sekitar 30-an macam tu, dia dah dapat insulin. Insulin ni bukanlah masuk teruk, cuma dia nak kata gula dia tinggi. Doktor dah startkan dia dengan insulin. Dan kaki sebelah dia dah dipotong. Menandakan tahap kencing manis dia tu dah kritikal. Jadi ada satu status yang sempat saya tuliskan kat situ. Status ni saya tulis waktu malam, waktu nak balik. Dah selesai, dah balik penat dah. Biasa waktu balik penat ni kadang-kadang Allah bagi kita kekuatan, cerita tu kita dapat tulis waktu tu. Balik penat, sebelum nak balik tu, sebelum nak start enjin kereta, kadang-kadang sibuk menulis, duduk type dalam kereta ni. Itulah kadang-kadang sampai Umi pun, ibu saya sendiri faham lah bila lah si Aiman ni nak balik. Kadang-kadang sudah lama dah, tapi duduk menaip dalam kereta lama-lama. Itulah kadang-kadang kita dapat ilham, Allah bagi ilham, kita tulislah sekejap. Okay. Dalam ada satu artikel yang saya tuliskan, satu post yang saya tuliskan dalam FB yang tulis akak kena kuat ya, sebab nampak sangatlah dia seorang yang muda. Kita tahu orang muda mestilah nak sihat kan, tapi kaki dia dah kena potong, nangis dia. Saya nak consult insulin pun, nak beri counselling tentang insulin, dia tak nak dengar. Dia dah give up. Akhirnya pujuk barulah dia dengar. Nak kata kita sebagai orang yang terdekat dan ada kemampuan, cuba bagi semangatlah pada pesakit-pesakit supaya diorang jangan putus asa. Terus sebenarnya ada banyak lagi peluang lain yang insya-Allah Allah akan bagi kalau kita tak putus asa. Okay. Itu saja. Okay, diserahkan pada moderator. Alhamdulillah, insya-Allah, terima kasih. Satu soalan terakhir lah daripada saya.
Encik Aiman dengan Dr. Nisa kan dua-dua kan daripada bidang kesihatan, dan kita tahu situasi negara kita ni kes COVID-19 makin meningkat sebab pandemik kan. Pandemik sangat-sangat kritikal lah kita punya kes COVID-19 di negara kita. Hari ni pun dah 7,000 lebih. 7,000 lebih. Jadi insyaAllah sedikit kata-kata dan nasihat daripada kedua-duanya untuk kita punya para penonton dan masyarakat yang ada, insyaAllah. Silakan. Okey. Alhamdulillah, saya diizinkan, Allah izin saya sekarang ni bertugas di pusat vaksin lah. Alhamdulillah sebagai seorang farmasi, doktor, jururawat. Mereka sekarang ni ramai yang bertungkus lumus jaga di pusat vaksin. Yang mana kalau yang di hospital tu jaga pesakit-pesakit yang bahagian COVID. Okay. Masing-masing ada peranan masing-masing. Hospital ada peranan dia, klinik ada peranan dia, masyarakat ada peranan dia. Semua orang main peranan masing-masing. Dan sebaiknya kita elakkan pertelagahan lah. Masing-masing mainkan peranan. Okay, sebagai masyarakat, sebaiknya duduk di rumah lah. Melainkan ada keperluan yang memerlukan kita keluar, kita keluar. Pergi cari barang, nak beli untuk masak ke apa ke, pergi cari. Dan kalau kita keluar nak saja nak jalan tu, sebaiknya tak perlulah. Dan kita tahu keadaan kita sekarang, sangat perlu berjaga-jaga. Mana SOP pun, cuba jagalah sebaiknya. Sebagai seorang petugas kesihatan pun, kadang-kadang kami pun risau bila balik rumah ataupun jumpa mak. Kalau, yalah, bayangkan kalau ada petugas kesihatan yang mungkin ada anak-anak, ada duduk sekali dengan mak ayah ke, kan tu jadi satu, dia terfikir macam mana dah nak jaga kan. Risau mak ayah dia macam mana, risau anak-anak dia macam mana. Itu semua jadi satu benda yang setiap orang fikirkan, setiap orang ada cabaran masing-masing. Dan sekarang ni semasa bertugas di pusat vaksin, Alhamdulillah masa pusat vaksin dapat sambutan yang sekarang ni makin meningkat lah. Ramai orang dapat kesedaran, dapatkan vaksin. Vaksin ni kita tahu kita sebagai ikhtiar. Dan kita sebagai seorang Islam, sebagai orang Islam kita tahu usaha ikhtiar yang selebihnya Allah yang menyembuhkan. Tapi kita kena ikhtiar. Ikhtiar tu jadi asbab kesembuhan. Okay. Mudah-mudahan boleh apa yang kita post dekat luar sana, kat masyarakat luar sana, post yang baik-baik lah. Jangan beri kefahaman yang salah pada masyarakat supaya masyarakat tidak terikut-ikut dengan kefahaman yang salah. Kalau kita ada pendapat yang berbeza, tak apa. Tapi jangan kita pengaruh orang lain untuk turut serta sama lah. Okay. Itu saja. Berterima kasih. Okey, macam itulah juga. Samalah dengan apa yang saya nak sebut pun semua dah disebutkan oleh Encik Ahmad Aiman. Jadi tambahan sikit lah. Walaupun macam ramai yang sekarang ni sedang ketakutan kan dengan angka yang semakin tinggi. Tapi jangan lupa juga kita ada pengharapan. Bila kita takut tu, kita kena sederhanakan. Jangan terlalu takut dan jangan pula terlalu lewah kan dengan isu ni. Jadi segalanya kita cuba apa yang terdaya, kita ikhtiar apa yang boleh, tapi semuanya dengan izin Allah. Sebab ada juga orang yang jaga SOP, betul-betul jaga SOP, tapi makhluk Allah ni datang juga dekat dia kan, makhluk COVID-19 ni datang juga dekat dia. Ada orang yang tak jaga SOP, tak datang pun makhluk tu dekat dia. Nak katanya semuanya segalanya dengan izin Allah, tapi kita tak boleh menidakkan hukum sunnatullah. Maksudnya SOP tetap perlu dijaga. Kita tetap perlu cuba usaha apa yang kita mampu, apa yang kita boleh. Pakai mask macam sekarang, saranan kerajaan pakai double mask kan. Satu mask yang biasa, satu lagi mask kain. Apa yang kita boleh buat, kita bolehlah cubalah buat sedaya upaya. Dan selebihnya serahkan kepada Allah. Okay. InsyaAllah. Terima kasih kepada kedua-duanya, Dr. Anissa dan Encik Aiman atas perkongsian pada malam ni. Terima kasih juga sudi menerima jemputan daripada pihak Mumun Buku. Walaupun kedua-duanya agak sibuk, tapi insyaAllah Allah izinkan kita semua untuk berada pada malam ini mendengar perkongsian daripada Dr. Anissa dan Encik Aiman.
InsyaAllah. Moga kita bertemu lagi pada rancangan yang akan datang insyaAllah. Apa-apa yang kita dapat dalam perkongsian pada malam ni boleh share supaya kita punya ilmu ni lebih bermanfaat insyaAllah. Dan kita dapatlah pahala jariah insyaAllah. Saya sebagai moderator pada malam ini mengucapkan jutaan terima kasih kepada panel kita dan kepada semualah yang menonton pada malam ni. Moga-moga Allah memberkati pertemuan kita pada malam ni insyaAllah. Itu sahaja daripada saya. Kita tamatkan kita punya perkongsian pada malam ni dengan tasbih kifarah dan surah Al-As.